Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Ain Farisha binti Mahmud Fauzi bernombor matrik A166595. Pada hari ini, saya akan membentangkan projek tahun akhir saya yang bertajuk Penggunaan Penyedut Minuman Plastik dalam kalangan pelajar tahun 3 Universiti Kebangsaan Malaysia. Baiklah, saya akan mulakan pembentangan saya dengan pengenalan. Penyedut minuman plastik diperbuat daripada plastik polipropilin yang bukan sahaja mencemarkan alam sekitar, malah boleh mendatangkan bahaya kepada hidupan laut dan juga kesihatan manusia. Walaupun telah banyak kempen kesedaran dilakukan, dianggarkan lebih 8 juta tan metrik sisa plastik setahun bakal dijumpai di dalam laut menjelang tahun 2050, yang mana pada ketika itu akan ada lebih banyak sisa plastik berbanding ikan. Penyedut minuman plastik adalah salah satu kepada penyumbang sisa plastik tersebut. Kajian ini dijalankan bagi menilai tahap penggunaan penyedut minuman dalam kalangan mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia, khususnya mahasiswa tahun 3 UKM, kerana masih ramai mahasiswa yang menggunakan penyedut minuman tersebut. Selain itu, mahasiswa yang berpelajaran merupakan ejen perubahan yang terbaik yang mampu mengubah alam sekitar kepada yang lebih sihat. Antara kepentingan kajian ini adalah untuk mengetahui sebab segelintir mahasiswa yang masih menggunakan penyedut minuman plastik sedangkan mereka sedar dan mereka tahu akan keburukannya. Baiklah, seperti yang anda dapat lihat dalam slide ini terdapat 3 gambar yang mana terdapat gambar ikan dan gambar penyu yang seperti kita dapat lihat terdapat penyedut minuman plastik di dalam hidung dan mulut haiwan tersebut. Gambar-gambar ini memberikan kita bukti ataupun gambaran yang jelas menunjukkan sikap kita yang tidak bertanggungjawab, memberikan kesan yang negatif kepada hidupan laut. Di dalam slide ini juga terdapat satu poster yang menunjukkan 3 sebab kenapa kita perlu mengatakan tidak kepada penyedut minuman. Yang pertama, penyedut minuman plastik akan mengambil masa selama 200 tahun untuk diuraikan. Yang kedua, penyedut minuman adalah antara 10 bahan yang sering dijumpai di dalam laut. Yang ketiga, menjelang tahun 2050, akan terdapat lebih banyak plastik berbanding ikan di dalam laut. Baiklah, seterusnya saya akan menunjukkan beberapa jenis penyedut minuman plastik. Seperti yang anda dapat lihat, yang pertama adalah penyedut minuman bambu ataupun buluh. Yang kedua, penyedut minuman yang diperbuat daripada kaca. Yang ketiga, penyedut minuman silikon. Yang keempat, penyedut minuman kertas. Dan yang terakhir adalah penyedut minuman besi. Baiklah, seperti yang anda dapat lihat dalam slide ini, rakyat Malaysia sebenarnya tahu dan telah didedahkan kepada bahaya penggunaan plastik. Tetapi persoalannya, mengapa mereka masih menggunakannya? Baiklah, yang pertama, seperti yang kita dapat lihat di dalam slide ini, gambar yang pertama merupakan plastic item use in past 3 months. Gambar yang kedua ialah awareness that item can be recycled. Dan gambar yang ketiga ialah average time use before disposal. Baiklah, untuk slide ini kita fokus kepada plastik straw sahaja, iaitu penyedut minuman plastik. Untuk plastic item use in past 3 months, 65% daripada responden menyatakan bahawa mereka menggunakan plastik dalam jangka masa 3 bulan yang lepas. Manakala bagi penyedut minuman plastik untuk awareness that item can be recycled, 42% daripada responden menyatakan bahawa mereka tahu yang penyedut minuman plastik boleh digunakan semula ataupun di-recycle. Dan yang ketiga ialah average time use before disposal. Bagi penyedut minuman plastik, purata masa untuk penyedut minuman tersebut digunakan adalah 2.9. Baiklah, seterusnya kita akan bergerak kepada kajian literasi. Berikut adalah antara artikel
dan jurnal yang telah saya dapati. Secara kesimpulannya, walaupun telah banyak kajian tentang bahaya penyedut minuman plastik terhadap kesihatan manusia dan alam sekitar, masyarakat khususnya mahasiswa yang berpendidikan masih menggunakannya. Baiklah, seterusnya kita akan bergerak kepada persoalan kajian. Persoalan kajian bagi kajian ini adalah apakah mahasiswa masih menggunakan penyedut minuman plastik? Objektif kajian saya terbahagi kepada dua, iaitu objektif kajian umum dan objektif khusus. Bagi objektif umum ialah menilai tahap penggunaan penyedut minuman plastik di kalangan mahasiswa tahun 3 Universiti Kebangsaan Malaysia. Bagi objektif khusus pula ada 3. Yang pertama, untuk menentukan tahap pendedahan mahasiswa terhadap larangan penggunaan penyedut minuman plastik. Yang kedua, untuk menilai tahap kepatuhan mahasiswa terhadap larangan penggunaan penyedut minuman plastik. Dan yang ketiga, menilai persepsi mahasiswa terhadap penggunaan penyedut minuman plastik. Seterusnya, hipotesis. Mahasiswa masih menggunakan penyedut minuman plastik walaupun telah diberi pendedahan. Kita bergerak kepada reka bentuk kajian. Berikut adalah reka bentuk kajian umum. Yang pertama, menentukan saiz populasi dan saiz sampel. Yang kedua, memilih kaedah persampalan. Yang ketiga, membangunkan borang soal selidik. Dan yang terakhir adalah menganalisis data. Baiklah, bagi kajian ini, saiz populasi pelajar secara anggaran adalah 3,700 orang pelajar tahun 3 UKM. Untuk saiz sampel, 500 sampel daripada keseluruhan mahasiswa tahun 3 UKM akan diambil. Kaedah persampalan. Kajian yang dilakukan adalah kajian secara kuantitatif dan kaedah persampalan adalah persampalan secara rawak. Baiklah, seterusnya ialah analisis sampel. Sampel akan dianalisis menggunakan perisian komputer bagi mendapatkan nilai kekerapan dan peratusan. Borang soal selidik Google Form akan dihantar secara online kepada responden. Kebanyakan soalan akan menggunakan skala Likert. Skala Likert merupakan skala yang mempunyai 5 pilihan jawapan, iaitu setuju, sangat setuju, setuju, neutral, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Berikut merupakan cartagan untuk perkembangan kajian saya. Penulisan proposal telah bermula pada bulan yang pertama dan dianggarkan viva akan berakhir pada bulan yang ke-13, iaitu pada Januari 2021. Seperti yang anda dapat lihat, berikut merupakan rujukan kepada pembentangan proposal saya. Baiklah, itu sahaja pembentangan proposal saya pada hari ini. Jika anda ada sebarang komen atau penambahbaikan, sila letakkannya di ruangan komen. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.